Okey, kita tengok dulu soalan. Ini contoh soalan application. Cikgu dah buat keluar dah ni soalan application. Inilah contoh-contoh soalan SPM juga lebih kuranglah. So nanti next class mungkin kita akan jawab soalan SPM pula. Tak seronok lah kan, sekolah meja satu kelas je kan. Saya pun tak faham cikgu. Cikgu ajar pun laju-laju. So kita hari ni kita nak tengok macam mana bentuk soalan dia. Yang paling penting sekali formula dia. Yang minggu lepas kita belajar apa dia? Minggu lepas ke kita belajar? Minggu lepas lah. Apa dia formula dia? SR theta 1 kena dalam radian, theta kena dalam radian. Lepas tu satu lagi apa? Area sama dengan berapa? Siapa ingat? Siapa ingat? 1/2 R 1 over square 2. theta. Ya, yang ni pun kena dalam radian juga. So kena ingatlah. Almost banyak kita pakai radian. Ada juga yang kita akan pakai dalam bentuk degree. Nanti kita akan tunjuk untuk mencari area. Okay, kita pergi satu-satu. Kita jawab yang ni dulu. Cikgu padamlah ni. Tak maulah tengok ni. Dah hafal kan? So dah hafal, kena ingat dalam kepala. So kita pergi kepada dia punya soalan sebenar. Kalau tak nampak, bagi tahu cikgu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. A cylindrical cake. Cylindrical cake. First kali kena faham dulu soalan. Kalau tak faham, kena bagi faham betul-betul. Sebab mungkin lah ini all English kan. Tapi dalam SPM, tahun start KSSM ni, sebelum ni KBSM English dekat atas. So sekarang ni dengan cerita memang dia terbalikkan. Malay dekat atas. Bahasa Melayu dekat atas. Kenalah baca juga. Kalau tapi jangan biasakan lah baca bahasa Melayu sebab kamu pun belajar English kan. So banyak term-term nanti mungkin kita akan terlepas pandang. A cylindrical cake has a radius and height. Radius dia 11. Okey, dia dah tunjuk dah 11. Dia punya tinggi pun dah tahu 8. Respectively. The diagram on the right shows the uniform cross section. Siapa boleh bagi tahu cikgu apakah maksud cross section? Cross section ni yang mana satu ni? Tolong. Contoh cikgu nak. Soalan cikgu. Di manakah area cross section dekat kita punya cake? Ni kena tahu. Siapa yang tak tahu tu memang kena tahu. Sebab this one is, orang cakap apa, basic knowledge. Kamu kena faham berkaitan dengan perkataan. Dia punya apa, terms dia. Cross section. Apakah maksud cross section? Siapa boleh jawab? Cross section. Yang mana satu bahagian ni? Sebut je bahagian apa. Siapa tahu? Bahagian apa? Cikgu zoom lagi. Bahagian mana satu ni cross section? Kalau tak tahu, sebenarnya cross section itu adalah di bahagian yang mempunyai sama. Sama apa ni cikgu? Okey, kita tengok contoh cikgu bagi. Dia ni, apa nama dia ni? Siapa tahu nama dia apa ni? Ini silinder. Okey, silinder. Silinder sebenarnya nama dia apa? Nama dia cylindrical prism. Ini adalah part of prism. Salah satu prism. Prism ni senang je kita nak tahu. Sebenarnya prism ni adalah satu bentuk yang mempunyai cross section. Senang macam itulah. Cross section tu adalah macam ni contoh. Salah ke? Tak nanti. Ini, sini. Okey. Cross section ni maksud dia yang mempunyai bahagian yang mempunyai sama. Sama tu macam mana? Tengok yang ni. Yang atas ni sama, bawah sama. Bila kita gerakkan dia ke bawah, itulah namanya cross section. Area of cross section dekat sini adalah bahagian atas ini, top ni, yang warna hijau, cikgu lori. Ini nama dia, area of cross section. Kita cari je. So dia adalah pi r square. Sebab dia bulat. Tak ada masalah lah. So yang ni mana? Area of cross section. Yang bahagian sini. Sebab dia ada satu lagi bahagian. Belah mana? Belah sana. Nampak? Belah sana pun ada satu lagi warna merah tu. So hijau dengan merah tu dia boleh bertemu. This one untuk yang ini nama dia apa? Nama dia pun prism juga. Prism ni maksudnya ada banyak lah. Silinder pun kita boleh panggil dia cylindrical prism. Itu nama panjang dia. Tapi kita biasa sebut silinder sahaja. So kena faham cross section tu maksud dia apa. Adalah bahagian yang sama. Sebab tu kalau nak cari volume, dia sangat senangnya. Dia sebenarnya volume adalah cross section, area of cross section, times darab dengan height. Itulah dia punya volume. Ini nama dia volume. Senang je nak cari volume. Prism ni, semua part of prism, cikgu senang je nak cari. Cikgu cari je satu area cross section, cikgu darab je dengan tinggi. Contoh kat sini nak cari dia punya volume. Contoh. Volume, cara nak cari, cross section, bahagian atas ni, segitiga ni kamu kena tahulah dia punya area. Nanti kamu boleh cari. Lepas tu, darabkan dengan 8, kita akan dapat volume. Itulah yang dipanggil cross section. Area of cross section adalah yang bahagian sama.
bahagian atas. Cikgu kat tepi ni sama lah cikgu. Tepi ni sama lah cikgu. Adakah dia cross section dengan belah sana? Tak sama. Dia kena bila dia bergerak tu, dia kena selari. Maksudnya kena selari lah. Yang ni dengan bawah adalah selari. Itu masuk cross section. Okey, boleh dapat? Boleh faham? Harap-harap boleh faham. Siapa yang tak faham? Okey, kita pergi kepada seterusnya. The diagram on the right, okay, slice of cake bermaksud ada satu cake, secret recipe, dia nak beli satu slice je, itu saja. Lepas tu dia kata, slice cake in the form sector POQ. Nampak tak? Sektor. Dia ada sebut, hari tu cikgu dah sentuh dah. Kena faham maksud sektor, kena faham maksud segmen, sebab itu adalah sangat penting. So, di sini sektor bermaksud dia ambil daripada tengah, dia tarik macam ni. Inilah sektor. Ini minor sector lah maksud dia. Tapi dia tak sebutlah minor sector dekat sini. Tapi sebenarnya basically dia adalah minor sector. Kena faham. Being cut out from the cylindrical cake with the center O and radius is 11. Dah tahu dah radius dia 11. Is given that POQ sama dengan 40. Kat mana POQ? Kat bahagian sini. Tolong tengok betul-betul. Tak nampak warna hitam. Kita ambil warna hitam. Ini adalah 40 degree. Ni degree nanti kita nak guna adalah SR theta ke 1/2 R square theta tu dipakai dalam radian. Nanti kita standby lah untuk tukar dalam radian. Okey. Kita pergi kepada soalan A. Calculate the perimeter POQ. Dia nak yang mana? Yang cikgu kuningkan ni. Cikgu kuningkan ni bagi kamu nampak apa dia nak. Perimeter tu sini. 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 PQ ni tengok semua. PQ ni bukan straight line. Dia adalah curve. Macam ni nanti. Begini. So kita kena pakai. Disebabkan dia nak perimeter. Perimeter kan. So kita kena pakai SR theta. Okey, kita ambil dulu. Sini cikgu jalan kerja je kat sebelah cikgu buat. So sekarang ni kita nak PQ, cikgu buat macam ni. Ni jawapan macam ni, perimeter. Kalau nak cantik dia kena buat macam ni. Perimeter ni student-student yang hebat lah dia akan jawab macam ni. POQ sama dengan PQ. PQ yang bahagian atas ni. Ni PQ, ni P, ni Q. Lepas tu ini tambah. Tambah dengan apa? QO plus PO. PO, QO tu kita dah tahu dah 11. 11 sini pun akan jadi 11. Sini 11 tambah dengan 11. Begitulah. Tapi PQ kita kena cari. PQ apa? Macam nak cari PQ? Nak cari ni, belah sini. Macam mana? Kita pakai S R theta. So cikgu ambil lah. Cikgu letak R theta dekat sini. Tambah. Ni cara yang orang cakap apa jalan kerja yang terbaik sebenarnya. Senang. Dia dah compile sekali. Sudah betul. Kita masukkan. Radius dia berapa? Cikgu nak dengar radius berapa? Radius dia berapa? Kalau tak nak cakap, tolong tulis. 11. Boleh tulis juga kat 11. Radius dia 11. Okey. Theta berapa? Theta dia berapa? Theta yang ni 40 cikgu. Tapi ingat, SR theta yang ini kena in radian. Rad. Cikgu panggil rad lah. So kita kena tukarkan 40 times berapa? Pi dulu baru bagi 180. Sebab dia nak pergi tukar menjadi radian dia akan jadi kecil. Itu dia punya tips. Nak jadi kecil kita kena bahagi dengan nombor yang besar. Nombor yang besar maksud dia apa cikgu? Ini ada dua nombor, atas dengan bawah. Pi tu cuma 3.142 je. 180 lagi besar. So kita bagilah dengan nombor yang lagi besar supaya kita akan dapat kecil. So ini cikgu tambah teruslah 22, 22. 11 tambah 11, 22. Lepas tu tolong tekan kalkulator untuk cikgu. 11, 40 times pi 180 terus tulis jawapan. Berapa jawapan dia? Seorang tolong kira untuk cikgu. Siapa yang dah ada jawab? Boleh tekan kalkulator. Berapa jawapan? Tekan je semua sekali pun tak apa, boleh. Dia tak nak tengok dah kamu jalan kerja dah. Dah cukup dah, dapat markah penuh dah. Berapa jawapan? 29.6. Ya, ni siapa kena tekan kalkulator. Takut nanti kamu tekan salah. Nanti bila SPM nanti kamu pun tekan salah. Bila exam je tekan salah. Sebab tu dalam kelas bila cikgu cakap tekan, kamu kena tekan. Tu maksud dia, memudahkan kamu nanti. Dalam kelas kamu dah belajar. So kita dah siap A1. Baru A1 lah cikgu. Boleh? A1 cikgu padam ni semua-semua. Kita padam supaya cantik sikit gambar kita. Okey, kita pergi kepada A2. Tukar-tukar warna cikgu ni kan. Okey, A2. A2 dia nak apa? Satu dah settle, cikgu tanda satu. Area sector POQ. Okey, area senang je lah. Area adalah 1/2
R square theta. Masuk sahaja. 1/2. R dia berapa? 11 lagi cikgu. 11 kuasa 2. Jangan tertinggal kuasa 2. Ramai yang student tertinggal, dia careless. So, tolong tengok betul-betul. Check, double check, balik semula. So, theta dia berapa? Theta dia dekat sini adalah yang ini tadi atas. Berapa theta tadi kita dapat? Ni theta. Berapa theta tadi? 40 degree. Sama dengan berapa? Siapa tekan kereta dapat apa? 40 tadi dapat berapa? Pi nak tekan berapa cikgu? Boleh sebab dekat sini soalan dia tak spesifik. Kamu boleh tekan terus formula pi pun boleh. So cikgu tekan formula pi teruslah. Times pi bagi dengan 180. Dapat berapa? 0.698. Boleh jugalah nak tukar. Kalau kalkulator baru tu dia akan tulis macam ni tau. Kalau kalkulator putih, dia akan bagi dalam bentuk pi. Tentu dia akan dapat 2/9 pi. Boleh juga. Nanti kamu jawapan akhir nanti kamu olahlah balik. Sebab dia tak cakap in term of pi pun. So kalkulator baru ni kalau in term of pi, dia sangat mudah lah untuk kamu sebenarnya kan. So dekat sini tak kisah, kita ambil je 0.698. So kita masukkan sahaja 0.698. Kita darabkan sahaja. Kamu dapat berapa? Tolong kira untuk cikgu. Bagi 2. 42.24. Tulis pen merah lah. Ni jawapan kita ya. Warna merah semua. Merah itu menawan. 24. Tulis yang ni je. Tak payah tulis banyak-banyak. Sebab yang ni markah dia 2 je sebenarnya. Ni cikgu hijau lah. Cikgu bagi markah dia. So yang ni markah dia kemungkinan 1 dekat sini. Atas ni 3 tau. Dia takkan jadi 2. Ini 1. Ini markah dia 1. Yang ni markah dia 1. Ini markah dia 1. Yang ni markah dia 1. Ini full mark tak payah tulis jalan pejah. Ini cikgu tunjuk yang paling shortcut lah. Yang paling terbaik. Cakap. Okay, kita dah settle 2. Kita pergi kepada soalan nombor 3. Dia dah combine sebenarnya. SR theta, 1/2 R square theta, dia dah gabung dah sebenarnya. So, kamu kena tahu juga semua benda ni. The volume of the piece of cake that has been cut out. So, ini adalah kek yang telah dipotong. Dia nak volume sahaja. Ingat, volume cikgu cakap apa tadi? Volume. Sangat senang tau. Siapa yang power ni mesti dapat. Sebenarnya, cari area of cross section. Cikgu tulis lah sini. Area cross section times darab dengan dia punya height. Ini boleh apply untuk semua jenis volume. Yang prism lah. Yang tak prism tak boleh pakai lah. Dia ada formula dia kan. Kalau macam bulat, sphere, dia ada formula dia sendiri. Macam ni. Sphere ada formula sendiri. Macam mana nak buat sphere ni? Buat macam ni. Ni sphere ada dia punya formula sendiri. Yang pi over 3 tu kan. Pi r kuasa 3. Ini nak cari volume dia. Volume dia bukanlah prism. So tak payahlah guna area cross section. Tapi yang prism, semua jenis prism kamu boleh guna formula untuk volume. Okay, kita dah dapat dah atas ni tadi sebenarnya adalah area dia. 42.24. Darab dengan berapa? Tinggi dia berapa? Cikgu nak dengar. Tinggi dia berapa? 8. Okay, 8. Bagus. Tepuk tangan sikit. Ni amat peminat-peminat cikgu ni. Tepuk tangan untuk kamu. Terima kasih. 24 darab dengan 8. Jawapan berapa? 337.92. Cikgu kata nak guna pen merah cikgu. Okey, 337.92. Okey, ini markah macam mana cikgu? Markah dia 2 saja. Markah kita pakai pen hijau. Nanti sebenarnya kamu kena pandai sekali macam mana pembahagian markah dia sebenarnya supaya kamu lebih expert. Itu maksud dia. Pemberi markah dia adalah 2 sahaja dekat situ. Sebab dia ada satu formula, masukkan dan kita darabkan. Dah settle ke belum? Okey, belum lagi. Ada satu lagi soalan. B. If the mass of the slice of cake that has been cut is 150 gram. Calculate the mass of the whole cake. Macam mana nak buat? Whole cake maknanya dia nak satu bulatan ni, kek ni. Yang kita ada cuma 40 sahaja. 40 tu apa? 40 degree. Yang ini berapa dia punya berat? 150 gram. Yang ni guna kaedah matematik biasa pun boleh. Ini B. Cikgu jawab B kat sini. Semua fokus, tolong salin. Nanti takut assignment cikgu suruh salin daripada 1 sampai nombor 4, kamu tak tulis apa-apa. So tolonglah buat juga sikit-sikit. Supaya kamu, ni untuk kebaikan kamu, bukan untuk kebaikan cikgu pun. Okay, so sekarang ni berapa jawapan dia?
Nak jadi 360 darab dengan berapa? 40 darab dengan berapa? 360. Siapa boleh? Darab dengan 9, cikgu. So, bermaksud 150 times 9. Sebab dia nak dalam apa ni? Dia nak in gram. So, tak payah tukar apa-apa. So, jawapan dia akan jadi berapa? Jawapan pen merah. Tekan kalkulator, Sat. Berapa jawapannya? 1,350 gram ataupun 1.35 kg. Tapi dia bukan nak dalam kg. Dia nak dalam gram. So, ini markah dia. Satu dekat sini, satu dekat akhir. Nak tulis gram ke tak apa. Tak payah tulis pun tak apa. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 2. Soalan nombor 2, tolong sediakan pensel dengan kertas dengan kalkulator. Pembaris tak payah, kertas graf pun tak payah. Dah mudah banyak dah sebenarnya. Yang ni nombor 2 cikgu nak kamu buat. Ni kamu nak buat pula ni. Sebab cikgu tak nak lah, cikgu seorang-seorang je cakap kan. So ini cikgu nak kamu. Terima kasih kepada Fazana kerana dah hantar. Okey, yang lain boleh tengok tu jawapan Fazana. Orang pertama. Okey, terima kasih Fazana. So sekarang kita tengok Fazana punya jawapan. Kita tandalah sikit. Ni hitam pula. Alamak. Sekejap lah. Mana warna ni? Warna merah. Okay, dia buat AB, BC, CB, CP, DA. So yang ni jawapan dia 40. Mana jawapan 40-nya? Fazana. 40.96. Okay, good. Mungkin jalan kerja kamu ni panjang. Betul lah, ini sebab dia nak cari kan. Ini dengan ini kena tunjuk jugalah. Kena cari macam mana nak cari. So yang ni, ini 40. Kamu dapat area macam mana tu? Area, atas bukan area, perimeter. Okay, 40.96. Okay, betul. Kalau cikgu punya jawapan, okay, semua kena tengok cikgu punya jawapan. Cikgu buat macam ni. 2R theta tambah 24. Cikgu buat kiri kanan dia tu 24 lah. Terus 12 dengan 12 kan tadi. So cikgu buat macam ni. Cikgu masukkan sahaja 2 radius cikgu tadi. Jangan lupa square root 52. Theta kita berapa tadi? 1.176 tambah 24. So dapat jawapan 40.96. Dekat sini macam mana markah dia cikgu? Okey, cikgu boleh tunjuk kat sini. Markah dia jawapan akhir 1. Apa lagi? Okey ni nak cari square root 52 ni. Satu markah. Dia nampak je square root 52 tanpa jalan kerja kamu boleh dapat markah. Maknanya kamu dah tulis lah kat mana-mana tu. Dia tahu dah, kamu tahu. So yang ini satu lagi, satu. Ini satu lagi. Dia penuh lah. Maknanya daripada sini sampai sini, satu lagi. So yang ini sebenarnya markah dia adalah 3. 3 markah je Fazana. Tapi okey dah tu. Fazana buat tu pun dah okey dah. Tak ada masalah. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 2 tadi. Dia nak area. Ada 2. Kamu ini area yang bahagian lorek tu belah sini. Belah yang tepi ni kan. Sini. Ni untuk A ni. Nanti dia darab dengan 2 sahaja. Ni dia darab 2. Maknanya ada dengan kiri kanan. Lepas tu dia tambahkan yang atas. Atas ni. Kena carilah 24 tu macam mana dia dapat. 24 tu dia dapat macam ni. 1/2 panjang darab lebar pun boleh juga. Boleh juga. Boleh. Tak payah pakai area 1/2 AB sin C pun tak apa. Yang ni dia dah nampak kan. Dia punya panjang atas tadi 12. Tinggi dia 6. 6 ke 4? 4. 4 dengan 12. Boleh. 1/2. 12 dengan 4. Macam Fazana buat ni pun boleh. 24. Cikgu dah terbiasa macam ni kan. Sebab ada soalan yang kena pakai area ni juga. Nanti kita akan tengok lagi soalan. Ada banyak lagi soalan. Tapi yang ni pun betul juga. So 24 kita darabkan dengan 2. Sebab dia ada atas dengan bawah. Boleh nampak. So jawapan dia 109.15. Tahniah. Betul. Seterusnya. Bahagian bawah ni tadi dapat je sebab dia nak volume. Cikgu cakap area cross section 109.15 times 1.5. Tahniah diucapkan. 163.73. Okay, bagus. Sebabkan bagus. Kita bagi. Amazing. Dah dapat amazing belum? Amazing. Terima kasih Fazana. Siapa yang dah hantar ni? Semua tak hantar lagi. Aiman. Jawapan Aiman. Semua kena masuk kan? Saya. Kalau tidak kita habis pukul 12.
Tidak kita ambil 12. Seorang lagi. 3 nak tengok. Nurul Imaimah dah left dah. Mungkin internet tak kuat, apa. Cepat. Dia dah cikgu record ni, nanti nak masuk YouTube, orang cakap, alamak cikgu ni krik-krik lah. Student semua tak nak jawab. Dia dengar pula kan, tak boleh nak cut pula kat sini. Tak apalah. Cepat, seorang lagi, Aiman. Cikgu tepuk tangan ni. Come on, seorang lagi. Alright, Syahira. Syahira baru masuk. Ada seorang, Abrisham. Tahniah. Tanda untuk Abrisham juga. Abrisham boleh tengok. Kesalahan mana-mana kita boleh betulkan. Okay, 40.96. Bagus. Tahniah. Kita pergi bawah sikit. Alamak. Allahu Akbar. Hilang tu. Okay, ini 109. Okay, bagus. Lepas tu ini darab sahaja. Okay, bagus. Bagus, Abrisham. Tahniah. Good job. Ada gambar burung hantu. Cikgu doakan siapa yang memberi kerjasama ni supaya mendapat kejayaan. Ini sengit. Kepala cikgu kena sengit ni ke, Zik? Macam mana cikgu nak sengitkan kepala cikgu, Zik? Okay, tak apa. Ini betul. 40.96. Nampak? Cikgu ni pun boleh juga nak terbalikkan kepala cikgu. 163. Okay, bagus. Jalan kerja, okay, cantik. Alright, full mark. Cantik. Okay, ada lagi ke nak hantar? Aziz dah ni dah 3 orang. Aiman ni, Okey lah, tak payah lantar dah. Kita terus. Nak jawab lagi ke nak habis kelas? Cikgu nak respon. Jawab ke nak habis kelas? Mana-mana je. Hello. Janganlah mana-mana je. Nak juga jawab banyak ikhlas. Kalau nak jawab, kita jawab nombor 3. Sambung lagi. Yang lain okey ke? Siapa yang nak sambung tu angkat tangan. Cikgu buat pejam mata je. Cikgu tak nak tengok siapa angkat tangan ni. Seorang. Kalau minority, cikgu tak sambung lah dah. Okay, dan semua angkat tangan. Okey lah, kita jawab satu lagi. Satu je lagi. Sebenarnya dia dah cukup dah. Kalau kamu dah pandai 1, 2, 3, 4 ni, sebenarnya SPM topik ni boleh tapau lah, cikgu cakap. Ni cakap betul-betul lah. Mungkin juga ada yang kesusahan dia tadi kan, macam mana nak cari square root 52. Tapi ada yang boleh dapat tu, cikgu rasa tak ada masalah lah. Semua pun boleh dapat. Cikgu padam sebelah ni, kita jawab nombor 3. Nombor 3. Nombor 3, kita boleh baca dulu lah. Terus je lah, malas lah padam-padam ni. Okay, the diagram on the right. Kat right lah, sebelah kanan kan. Show a cross-section area of the tree trunk. Tree trunk tu tahu ke tak? Yang bahagian bawah tu lah. Dia punya, kalau kamu baca dia punya ni, dia punya bahagian bawah ni. Pokok tu di bahagian bawah, dia potong lah. Lepas tu dia masuk dalam air lah, lebih kurang. Radius 46. Dah tengok dia dah tulis. Floating on the water. So dia letak, so dia terapung sikit lah. Ada sikit bahagian yang terapung. Ni air, ada yang terapung, ada yang tak terapung lah. Tapi sebenarnya terapung lah. Tapi yang ada, yang kita boleh nampak daripada permukaan air masuk dia. So the point P and Q, yang ni P and Q, lie on the surface of the water. The highest point is R, is 10. Okay, bermaksud dia macam gini ya. Gini, kena buat macam ni dulu. Cikgu buat bulat dulu. Lepas tu dia macam ni nanti. Ni bayangkanlah. Ini P dengan Q. Yang dekat sini tu dia, yang bahagian atas ni kita boleh nampak. Yang warna apa? Warna kuning ni. Kita boleh nampak daripada surface, daripada atas lah. Kalau kamu duduk dekat tepi kan, tengok, kamu nampak dah. Yang timbulnya itu saja. Dia kata yang timbul tu berapa? Berapa kat sini? 10 cm. So bermaksud yang ini ke sini, ini R kan? Sini ke sini adalah 10. Itu ke situ adalah 10. So berapa yang dekat bawah ni? Lebih dia berapa ni daripada sini sampai sini? Ini ramai yang terkeliru juga. This one is 46 radius. Radius. So bermaksud sini dengan sini total kena 46. So this one is 36. Yang ni 36, ini 46. Dia begitulah bentuk dia. So kena tahulah. Kena tulis yang tu dulu. Sebab mungkin ada yang kita kena cari. Okey, sekarang ni kita pergi kepada soalan 3A.
the value of theta. Theta ni kat bahagian sini ya anak-anakku. Ni bahagian tengah-tengah ni cikgu padam boleh. Bahagian sini. Ni padam tu ni. Okey. Di bahagian sini dia nak theta dekat sini. Macam mana nak cari? Macam mana nak cari? Kamu kena buat segitiga gini. Kan tadi cikgu potong macam ni kan. Nanti kita darab dengan 2. Yang ni bukan theta, cikgu letak X. Nanti X ni kena darab 2 ya anak-anakku. Macam ni tadi 36. Siapa yang tak dapat boleh pergi faham dulu. Sini 46. Nak pakai apa ni? Okey, cikgu nak dengar pakai nak pakai SOHCAHTOA. Mana satu? Sin, cos atau tangent? Jawapan. Nak pakai sin ke, cos ke, tangent? Krik. Nak pakai cos ke, sin ke, tangent? Cos. Okey, cos. Bagus. Cos X sama dengan apa dia? 36. Pecah kan? Adjacent dengan hypotenuse 46. So kamu akan dapat X tu. Berapa nilai X kamu? Cikgu nak dengar. Inverse cos 36 bahagi dengan 46. Inverse cos. Answer. 38.49. Tapi 38.49 tu separuh baru. Ni. Dia nak daripada sini sampai sini. So cikgu darabkan dengan 2 terus lah. Tak nak buang masa. So theta sama dengan 76.99. Cikgu ambil ni. 76.99. Okey. Dah dapat jawapan belum? Ini dalam degree anak-anakku. Dia nak dalam radian. So 76.99 darab dengan pi 180. Dia bagi tak pi dia berapa nilai? Dia tak bagi. Boleh tekan je mana-mana pun boleh. 22/7 boleh. Tak ada masalah. Tekan terus pi pun boleh. Nak terus tekan apa lagi satu? 3.142 pun boleh. Boleh nampak muka cikgu? Nampak? Okey. So mana-mana pun boleh. Kamu akan dapat jawapan nanti. Berapa jawapan dia cikgu nak dengar? 1.3439 boleh. 1.344 pun boleh. Sebab ingat 4 significant figure. Boleh lah. Maknanya ni cikgu ambil 5. Okey, lagi bagus. Kalau 10 lagi bagus sebenarnya. Tapi janganlah 10. 10 tak cantik nanti jawapan dia. Biarkan dalam bentuk 4 ke 5, it's okay. No problem. The arc length PRQ. Dia nak arc ya. Arc PRQ. Maknanya bahagian atas ini. Nak pakai apa PRQ? Ni B ya. Cikgu letak kat jawapan di bawah ni. So PRQ kita pakai SR theta. Dia nak S lah tu. S tu adalah arc. So radius berapa? 46 cikgu. Bagus. Dia punya theta berapa sekarang? Jawapan tadilah yang atas tu. 1.3439. So the final answer supposed to be 61.82. Boleh tekan calculator dan kira. Yang ni dia quite simple sikit lah. Soalan nombor 2 tadi dia banyak kebat sikit. Kamu kena potong. Kamu kena buat apa? Pythagoras theorem. Tapi selalunya tak ada masalah lah. Student kalau Pythagoras theorem dia tak ada masalah. Dia boleh. Okay. Last one. The cross section area that is above the water. Macam mana nak jawab? Above the water. Yang ini kena tengok betul-betul semua kena tengok betul-betul. Dia nak cross section yang mana satu ni? Cikgu padamlah semua. Ini. Okay, fokus kat sini. Dia nak area dekat atas ini anak-anakku. Anak-anakku sekalian yang kita boleh nampak. Perkataan dia apa tadi? Cross section area above the water. Maknanya yang kamu nampak lah. Ni contoh lah dekat sini kan. Ni Hafiz. Dia tengok pada atas. Ni ada tebing lah contoh. Takkan dia boleh terapung atas air pula kan. Contoh. Yang Hafiz boleh nampak saja. Sebelah dia ada kawan baik dia. Hasif. Okay. Yang dia orang boleh nampak. So macam mana? Yang besar tolak yang kecil. Yang besar yang mana cikgu? Yang ini besar. Tolak yang kecil. Kecil tu yang bahagian segitiga yang ni. Okay, ini formula dia apa? 1/2 R square theta. Yang ini tolak formula dia apa? Yang ini kena pakai formula tadilah. Sebab yang ini kita tak tahu panjang sini kali ni. Ya Pak Jana? Yang tadi kita dah tahu panjang dia. Yang ini tak tahu. So kena pakai formula 1/2 AB sin C. C ni jangan pakai dalam radian. Ingat ya anak-anakku.
Sin ni selepas ni dia tak boleh. C tu kena dalam degree juga. So, kita masukkan 1/2. R dia berapa? 46 square. Radius pula. Dia punya theta berapa kali ni? Yang tadilah jawapan dia berapa? Theta dia berapa? 1.3439. 1.3439. Tolak dengan 1/2. Yang ni AB berapa? AB dia mana satu? Tengok ni betul-betul. Tengok betul-betul cikgu Padam ni. AB dia kita nak cari yang ni kan, segitiga ini. AB dia akan jadi 46. Sini pun 46 ya. So akan jadi 46 cos 2. Sin berapa? C berapa tadi? Tolong cikgu, C tadi berapa? 76.99 kan? So 76.99. Okay, cikgu zoom sikit. Zoom it. Okay, boleh dapat jawapan. Tolong, last. Berapa jawapan dia? Tekan semua ni dalam kalkulator, tolong. Hasif, tolong tekan semua ni dalam kalkulator. Tengok, pandai tekan ke tak? Ni. Daripada sini sampai sini. Cikgu pun tekan juga kat sini. Nanti kamu cakap cikgu tak tekan. Mana boleh? Cikgu pun tak tekan. 0.5. Cikgu suka guna 0.5. 46 square. 1.3439. Minus. Kurungan lagi. 0.5. 46 square. Tutup kurungan. Sin berapa ni? 76.99 tutup kurungan. Berapa jawapan? Cikgu nak dengar seorang jawapan. Nak dengar ni kat telinga lagi. Cepat, mana? Dah tak ada ke? Dah tak ada ke semua orang? Siapa yang ada angkat tangan? Ada. Tapi macam tak ada. Okay, cepat. Last. Siapa boleh tolong? Last sekali. Jawapan dia berapa? Okay, cikgu tidur dulu Siapa yang dah ada jawapan nanti? Siapa yang ada jawapan nanti? Kejut cikgu. Cikgu tidur sekejap. Cepatlah. Suruh tekan je. Lajunya. 30. Dia tak nak ada suara. Okay, 300. 391.004. Ini jawapan lagi tepat 391.004. Okey, boleh? Cikgu rasa itu saja. Sebab cikgu pun dah macam cakap sorang-sorang dah ni. Cikgu tak naklah cakap sorang lama-lama. Okay, terima kasih kepada siapa yang dah hantar ni. Syairah dah hantar. Terima kasih Syairah. Okay, cikgu check untuk Syairah nanti. Okay, ni betul. Ni betul. Satu lagi jawapan tadi berapa? 163. Okey, bagus Syairah. Cikgu bagi grade. Alright. Cikgu rasa itu saja. Ada apa-apa soalan lagi nak tanya?